warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah, kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan kitab Salli ala Sayyidina Muhammad 50 hadis fadilat amalan yang telah diedarkan kepada tuan-tuan sebelum ni. Kepada tuan-tuan yang belum dapat lagi, bukan yang dah ambil dah, nak ambil lagi sekali. Yang belum dapat lagi, ada di belakang tu kitab, ambil dengan syarat nanti main mengaji bawa lagi. Gitu macam. Ambil lah. Muslimat kau ada yang tak dapat, bagi kat muslimat sikit. Salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak lagi tak dapat ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, khair. Yang ke-13, fadilat qiyamul lail. Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Tuan nampak huruf mim tu ada tanda tu, tuan-tuan perbetul sikit tu, minal muqantirin. Kita baca sama-sama. Man qama bi 'ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Sesiapa yang bangun beribadah pada malam hari, berqiyamul lail, dengan membaca 10 daripada ayat dari kitab Allah, dia tidak akan ditulis dari kalangan orang-orang yang ghafilin. Orang ghafilin ni orang yang lalai. Lalai macam mana? Lalai daripada mengingati Allah. Sehari dalam hidup dia tu apa yang dia buat dalam hidup tu semua membawa kepada ingat kepada Allah. Dia tak lalai. Sallallahu alaihi wasallam. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang bangun dengan membaca 100 ayat daripada kitab Allah, maka akan ditulisnya di kalangan al-qanitin, iaitu orang-orang yang taat dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, maka akan ditulis baginya daripada kalangan orang-orang al-muqantirin. Siapa orang muqantirin ini? Orang-orang yang dikurniakan pahala yang melimpah ruah. Subhanallah. Dia buat apa pun tuan-tuan, benda yang dia buat tu sentiasa mendorong kepada pahala. Allah jaga dia, Allah pelihara orang ni.
Dia tak akan buat benda yang sia-sia. Setiap benda yang dia buat mesti akan jadi pahala dekat dia. Ni orang muqantirin. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Ni salli ala Sayyidina Muhammad, anjuran kepada kita oleh Nabi SAW untuk kita bangun berqiyamul lail. Nabi bagi guidance dekat kita. Kita ni kalau tak ada guidance, kita tak tahu nak buat. Sekalian maksud. Tuan-tuan, di padang mahsyar, salli ala Sayyidina Muhammad, ada beberapa ketika yang kita berada dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, salli ala Sayyidina Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang dipetik oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, cerita tentang sangkakala dan perkara yang akan berlaku selepas daripada tiupan sangkakala yang ketiga. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia cerita Musalli alaihi Muhammad, waktu nanti kita akan bangkit selepas daripada bumi ni hancur. Bila kita bangun, tuan-tuan, terbelah daripada bumi itu, kita keluar dalam keadaan kita bergerak ke satu arah. Ada seorang dia panggil Musalli alaihi Muhammad sa'iq. Sa'iq ni kalau dalam bahasa Arab driver, pemandu arah. Belah sini, kau nak ikut sini, subhanallah. Kita bangun ni dalam keadaan terpinga-pinga. Tak tahu apa jadi hari ni. Tengok bumi ni dah macam lain macam dah. Bila bangun ni semua masing-masing duk terpinga-pinga, duk cari apa yang jadi ni, apa yang jadi ni. Tak tahu nak arah ke mana. Bangkit dalam keadaan telanjang, bangkit dalam keadaan tidak berkhitan. Waktu tu dalam satu riwayat yang lain cerita bagaimana kaki kita ni, tuan-tuan, ni pijak di hujung-hujung jari ni. Tak boleh nak letak macam tu, nak tunjuk kata betapa sesaknya keadaan waktu tu. Padat dan ketat. Bergerak ke arah ni Musalli Samad. Dan kata Nabi SAW dan riwayat tu, dia kata kamu akan berdiri di tempat yang sama, keadaan diabaikan. Maksud tidak ditimbang hisap kita. Dalam keadaan kamu berdiri itu 70 tahun. 70 tahun berdiri saja, dan dalam keadaan sehingga kamu menangis sampai kering air mata kamu dan digantikan dengan air mata darah. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang, ini bukan cerita sehari, ini bukan cerita sejam, ini bukan cerita 7 jam. 70 tahun riwayat tersebut. Ada riwayat lain pula, tuan-tuan, 50,000 tahun lagi, subhanallah, Allahu a'lam. Nasyad, satu riwayat cerita bagaimana matahari duduk di atas kepala kita, tuan-tuan, ni 1 mil. 1 mil maksudnya. 1 mil tu sahabat tu kata apa? Kami pun tak tahu jauh mana 1 mil tu. Tapi cahaya matahari hari itu digandakan panasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdiri sampai Nabi SAW sebut ada yang peluh sampai ke kaki, ada yang peluh sampai ke dada, ada yang peluh sampai ke mulut, ada sampai Allah Rabbi, tak selesanya, tuan-tuan. Mari kita try. Try lagu mana sekali? Tutup kipas, tutup aircon. Duduk dalam ni malam. Tutup kipas, tutup aircon, kita duduk dalam soft apa-apa. Tentu agak boleh tahan lama mana. Oh, ada gelisah boleh tahu. Gelisah. Saya baru ni pergi sembahyang Jumaat bulan lepas. Ustaz minta maaf Ustaz, aircon rosak. Depa pula bila ada aircon, depa dah buang kipas. Allah SWT. Tingkap pintu pula jenis-jenis lagu ni. Allah, tuan-tuan, subhanallah. Peluh Allah saja yang tahu, tuan-tuan. Khutbah 5 minit belakang dah macam tu. Sikit lagi je tenggelam sampai ke Allah, tak selesa, gelisah. Tuan-tuan, malam kita duduk langsung semua, tutup aircon, tutup kipas, mari duduk. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh tahan berapa lama? Okey. Merapat pula. Bagi duduk rapat-rapat lagu tu. Bagi duduk belakang bertemu dengan perut orang belakang. Macam ni. Bagi duduk rapat-rapat tu. Tutup aircon, tutup kipas semua. Tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh duduk lama mana? Dan sebab ni kepala ni duduk jenguk, tengok tak mana tempat tu kalau boleh nak jalan nak keluar. Tidak dah. Tukar pula pergi buat sebelah siang. Duduk dalam bangunan siang. Tutup aircon, tutup kipas. Tuan-tuan duduk rapat-rapat lagu tu. Dapat 100 orang jadi lah. 100 orang yang duduk berimpun rapat ke tu. Tuan-tuan boleh tahan berapa lama? Tuan-tuan tak boleh tahan. 10 minit boleh, 10 minit. Setengah jam. Gelisah. Dia rasa nafas tak lepas. Betul ya? Tuan-tuan, jom kita pindah duduk di luar.
pukul 12 tengah hari. Waktu matahari tegak atas kepala tu, kita berdiri kat atas tu, 100 orang rapat-rapat, padat-padat lagu tu, subhanallah. Tuan-tuan boleh tahan berdiri tu berapa lama? Tuan-tuan, 5 minit kita tak mampu tahan mungkin. 10 minit kita tak mampu tahan. Tapi tuan-tuan akan berdiri tu di padang mahsyar, matahari lebih dekat daripada mana sekarang, 70 tahun. Allah abai macam tu. Sebab tu kamu menangis. Satu riwayat lain sebut, waktu tu tidak ada kalam yang keluar daripada mulut kamu melainkan Rabbi Salim, Rabbi Salim, Rabbi Salim. Tu Rabbi Salim. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Wahai Tuhanku, kesianlah dekat aku. Allahu Rabbi subhanallah. Semua tinggi bagi Allah tengok dia. Bagi malaikat nampak dia angkat kepala tinggi-tinggi. Allah. Tuan-tuan. Tapi apa istimewa kita ni? Allah nak tengok. Manusia punya ramai ni. Abu Bakar Ad-Dunya dalam kitabnya Al-Ahwal cerita pula dalam satu riwayat yang lain, turun malaikat daripada langit. Malaikat akan turun, malaikat pula, penduduk langit pertama akan turun yang jumlahnya lebih ramai daripada penduduk bumi. Mai berimpun di tempat yang sama, duduk safan safa, duduk beratung elok. Jumlah dia, kita dah padat dah tadi ni, kita dah ketat dah. Turun lagi ramai lagi, padat lagi, ketat lagi, subhanallah. Ya, langit kedua pula turun lebih ramai daripada langit pertama, turun berimpun pula di tempat sama. Demikianlah turun sampai langit ketujuh yang jumlahnya lebih ramai daripada penduduk langit sebelum dia. Semua berimpun di tempat yang sama, ready untuk ditimbang hisab sekejap lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan dia macam mana? Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan, masing-masing duk angkat kepala, ya Allah tengoklah aku, ya Allah pandanglah aku, ya Allah. Tapi tuan-tuan, apa lebihnya kita Allah nak pandang ni? Apa lebihnya gitu? Tahajud berapa lama dah tak bangkit? Quran hari ni langsung tak baca. Sembahyang sepanjang hidup daripada dulu sampai lari umur dah 50, sekali pun tak pernah rasa khusyuk sembahyang. Betul tak ni? Tak lah. Ini semua khusyuk sembahyang belaka. Alhamdulillah. Tak pernah rasa khusyuk sembahyang dan tak pernah risau pun sembahyang tak khusyuk. Mana ada risau? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang tadi ni dengan lalai, dengan tak ingat apa, dengan teringat merata-rata tuan-tuan, dengan rukun pun tunggang langgang lagi, dengan masalah yang ada mana rukun qauli, mana rukun fi'li, mana qalbi pun tak tahu, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat pun tak tahu lagi. Tu sembahyang tadi ni. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Senyum tak ada apa, senyum. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak ada apa pun. Tak susah hati pun sembahyang tadi ni tak elok. Tak ada apa. Tak ada rasa apa pun. Siapa tadi susah hati? Lepas sembahyang dia susah hati, dia takut ibadat dia tak diterima tadi. Tak ada tuan-tuan. Kita tak pernah berasa apa dengan ibadat kita ni, subhanallah. Dan tak risau pun. Tak risau. Tuan-tuan faham saya nak cerita ni? Nak cerita apa? Tak ada lebih pun kita ni. Ya Allah nak pandang lebih daripada orang lain. Tak ada lebih pun kita ni, tuan-tuan sekalian. Allah maksudnya sembahyang sunat pun tak malas nak buat. Sembahyang fardu pun lalai lara. Itu pun sebab wajib ya. Kalau tak wajib kita tinggal lama lah. Allah Rabbi subhanallah. Faham? Tapi waktu tu semua harap Allah tengok dia. Semua orang harap malaikat pandang dia. Tolonglah angkat kepala aku, tahulah aku ni dhaif sangatlah, aku tahulah aku dosa banyaklah, tapi tolonglah pandang aku ya Allah. Aku dah tak tahan dah ni, semua dah menangis. Nangis je kerja dia. Tuan-tuan, tapi ada orang yang akan dapat kelebihan. Duduknya di makam yang terpuji. Duduknya di makam yang tinggi. Faham tak? Maqaman mahmudah. Maqam yang terpuji, layak mendapat pujian di sisi Allah. Siapa orang ni? Dalam ramai manusia ni, dia dapat kedudukan maqam, ini kedudukan yang terpuji, VIP list. VIP list di kalangan manusia. Orang ni dapat VIP list, dapat duduk di kalangan orang VIP. Siapa orang tu? Orang ni ialah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Orang yang sebahagian malam dia bangun untuk mengerjakan, dia bangun untuk mensalli ala Muhammad, bertahajud dengan melakukan ibadat-ibadat sunat. Tuan faham ni? Kalau tuan-tuan nak selamat waktu tu, tips dia
tahajud. Apa dia? Tahajud. Maksud nak kena buat lah. Nak kena buat lah. Nah, tidur puas dah. Lama dah duduk tidur puas dah. Tak cukup malam, siang tidur. Tak cukup siang, dalam kuliah pun tidur. Dalam kuliah lagi sedap tidur lagi dah. Tidur je kerja. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya duk baca tentang mizan ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, luah dia, piring mizan luas dia, kalau dia ambil bumi seluruh isinya, dia ambil langit seluruh isinya, diletak di atas piring timbangan itu, masih ada baki, masih ada ruang. Nak begitu luas dia mizan. Dia ada dua piring, satu piring yang bercahaya, ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad duduknya di pinggir pintu syurga. Ini piring yang hitam warna dia, ini piring untuk timbang dosa maksiat. Ini duduk di jurang pintu neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham? Tuan-tuan, apa yang nak ditimbang? Yang nak ditimbang ialah amal perbuatan yang kita buat. Setiap benda yang kita buat, sama ada dia jadi pahala, dia jadi dosa. Boleh faham? Tuan-tuan, pejam mata, tuan-tuan tengok. Yang mula nak timbang itu ialah daripada hari kita baligh. Hari ni baligh, mula start timbang. Baca apa yang kamu buat. Tuan-tuan pejam mata tengok, daripada tuan-tuan hari tuan-tuan baligh itu, apa amal yang kita buat? Apa amal? Daripada baligh itu. Melainkan tuan-tuan, saya tak tahu tuan-tuan, saya kata saya kosong daripada ibadat. Mana ada? Tuan-tuan, ada tak tuan-tuan daripada baligh belum duduk bersila masjid macam ni lagi? Mana ada? Ni yang duduk bersila masjid tu umur apa dah ni? 40 dah. 50 dah baru duduk bersila masjid ni. Yang duduk belajar tentang sembahyang sunat ni bila? Umur 40, 50 dah. Dulu waktu daripada baligh sampai umur kita 40, sembahyang sunat pun tak kenal apa satu sembahyang sunat tu. Sembahyang duha tak pernah tahu apa itu sembahyang duha. Qiyamul lail tak pernah tahu apa tu qiyamul lail. Bahkan bukan setakat benda sunat, yang fardu pun kita tinggal. Betul tak ni? Macam tak setuju ya. Sungguh tak tuan-tuan? Sungguh, ni cerita kita. Itulah yang akan kita baca nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa tahun ni nak baca ni? Tuan-tuan, 30 tahun sebelum dapat hidayah tu ni. 40 tahun sebelum dapat hidayah tu ni. Allah mula-mula baca maksiat, lahu, muzik, seronok, disco, semua ada waktu tu. Bila nak jumpa amal? Jumpa lasat dalam sehari tu mungkin ada satu semayang kot kita buat. Kadang-kadang lepas seminggu baru buat satu semayang pula. Allah Rabbi. Bukan setakat yang tu. Kalau level tu tuan-tuan, semayang tu dah tak khusyuk, semayang tu tak sempurna, pahala dah rendah ke bawah dah. Bukan setakat tu, zina pun ada, turun lagi bawah. Allah Rabbi subhanallah. Maksiat ada di kalangan kita, biasa minum arak, turun lagi. Allah, saya duk bayang waktu nak timbang amal tu, mula daripada kita baligh, kiri kanan tu duk nampak kiri turun. Betul tak tuan? Tuan-tuan tak rasa lagu tu lah? Takut tuan-tuan, takut. Tu Nabi kata apa? Hari itu, waktu yang kamu sangat takut itu apabila kamu melihat mizan. Selagi tak berat belah kanan, selagi itu kamu berada dalam ketakutan yang teramat. Nak cerita, cukuplah. Benda main, benda lara, benda seronok, sudah. Enough is enough. Enough is enough, cukup lah. Yang lepas nak patah balikkan bolehlah. Tuan-tuan tinggal setiap benda sembahyang sunat yang tuan-tuan buat dulu-dulu. Kalau boleh nak patah balik, nak buat, tapi tak boleh patah balik walaupun satu.
Yang ada tu mana? No, future yang ke depan. Hari ni dan ke depan. Yang ni yang ada. Yang tuan-tuan kena pulun, kena paksa diri untuk buat. Pasal apa? Pasal jumlah yang nak pergi ke depan ini berbanding dengan jumlah yang dah lepas tu. Dah tak boleh nak challenge, tak boleh nak lawan. Betul tak? Yang lepas dah 40 tahun, yang lepas dah 50 tahun, boleh pergi lagi ke 50 tahun ke depan? Tak boleh lah. Habis tu tunggu apa lagi? Tunggu apa lagi? Seronok apa lagi? Tak ada seronok dah tuan-tuan. Ingat Nabi sebut dalam kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali, awal-awal Nabi SAW petik daripada perkataan Nabi SAW. Imam Ghazali petik perkataan Nabi, orang yang masuk umur dia mencecah 40 tahun sedangkan maksiat dia tu tak lebih lagi daripada kebaikannya di sisi Allah, maka siap-siap dirilah dia untuk masuk neraka. Cukuplah, maksud saya ni cukup. Sudah. Kena belajar-belajar untuk paksa diri untuk ibadat. Tidur cukup-cukuplah, tidur lama-lama tuan-tuan. Dulu suka tidur lewat, sekarang ni belajar-belajar tidur awal sikit. Sebab apa? Sebab nak bangkit awal, nak bertahajud kepada Allah. Faham tak? Lepas daripada semayang, belajar-belajarlah, bersila bagi lama sikit, nak boleh baca Quran. Nah, apa saja amalan yang kita belajar, buat. Apa saja belajar, buat. Buat. Bagi hari-hari tu penuh dengan ibadat. Dua harap-harap nanti waktu di padang mahsyar, bila daripada belum balik tu sampai umur kita 40 dapat hidayah tu, berat ni, sudah aku dah sudah. Tapi bila dapat hidayah tu, dia pulun sungguh, berat ni. Faham tak? Nabi kata apa tuan-tuan? Susulilah Ustaz Syamat, kejahatan dengan kebaikan. Salli ala Sayyidina Muhammad, tamhuha, maka dia akan memadamkan kemaksiatan tersebut. Bila kita buat baik, yang pertamanya tuan-tuan, pahala kebaikan yang kita buat itu digandakan oleh Allah 10 kali ganda minimum. Maksud dia lebih dah. Kalau dulu biasa buat jahat satu, yang ni buat baik satu, Allah akan ganda 10 kali ganda. Maka beratnya berbeza. Yang pertama. Yang kedua, bila kita melakukan kebaikan, Allah akan padamkan dosa-dosa kejahatan dulu yang kita biasa buat. Yang mana? Yang dosa-dosa kecil. Dosa besar tetap wajib taubat. Faham tak? Nanti bila nak ditimbang, tengok-tengok, banyaknya dosa aku, Masya Allah. Tapi tengok, tak ada. Yang tak ada. Rasa macam ada. Tak ada. Menapi kebaikan-kebaikan yang kita buat selepas kita dapat hidayah tu telah memadam dosa-dosa kita tu, padam dosa-dosa. Alhamdulillah. Conclusion dia tuan-tuan, jangan tangguh amal. Tak dia tangguh dah. Dapat buat. Ni nak bagi tips macam mana nak bagi lekat amal. Tulis elok. Nak bagi tips macam mana nak boleh bagi lekat ilmu amal, nak bagi lekat amal dengan ilmu yang kita mengaji tu. Yang pertama, tips dia tulis. Tips dia yang pertama, tulis. Pasal apa tulis? Sebab tuan-tuan, Salih Asyamat, kata ulama, ilmu ni dia macam kuda liar. Nak tak mau bagi, dia lari kena tampat. Rupa-rupanya tuan-tuan perasan tak? Kalau kita nak tulis satu ilmu yang kita dengar, kita akan record dulu dalam kepala, baru dia transfer masuk dalam kertas. Tidak? Ustaz dia duduk cakap non-stop tu. Dia duduk cakap. Kita nak record, kita nak tulis benda yang dah lepas tu. Jadi tak mau benda tu hilang, maka kita paksa untuk record dalam kepala. Paksa record ni, kemudian baru transfer masuk dalam kertas. Yang duk paksa rekod itulah menyebabkan kita boleh ingat ilmu tu. Tu tips dia. Paling tidak daripada 100 dapat 60. Jadilah. Kalau tak tulis apa jadi? Dia panggil free flow. Free flow. Dia lalu. Tu yang balik sekali bini tanya, Ustaz ngajar apa tadi ya? Panjang sungguh lah. Dah bukan panjang pendek, dia ngajar apa? Luas sungguh, tak jawab lagi. Ustaz cerita apa? Tak, aku pun lupa dah. Ni kita lupa habis. Pasal apa? Pasal kita tidak memorize dia untuk kita tulis.
Yang pertama. Yang kedua, tips dia sallallahu alaihi wasallam, nak bagi kita lekat amal ni tuan-tuan dengan ilmu yang kita belajar, ialah segera buat, segera beramal, jangan tangguh lah. Dapat buat, dia akan bantu supaya lekat amalan tersebut. Yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa cara nak bagi lekat amal tu, ialah nama dia istiqamah buat amal tu. Buat setiap hari. Kita mengaji hari tu, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yaqtamiha asyara marratan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa baca qul huwallahu ahad 10 kali, kan, Allah akan bina satu istana dalam syurga. Buat lagi? Buat tak? Siapa buat angkat tangan? Tak angkat tangan. Tak angkat ni dua. Satu tawaduk. Dia kata, ustaz, benda-benda amal ni bukan boleh duk main angkat tangan tunjuk kat orang. Oh, saya yakin tuan-tuan passion ni. Yang kedua, yang ni Afrika Selatan, memang tak buat. Ni bukan orang sini, orang Afrika Selatan, dia tak angkat tangan, memang sebab dia tak buat sungguh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, cara nak bagi lekat tu, hari tu mengaji, hari tu juga start buat. Bila start buat tu, hari tu juga start buat. Sampai bila duk buat tu? Tiap-tiap hari saya buat, ustaz, saya tak pernah tinggal. Lekat tak? Lekat amal. Faham tak? Dan yang keempat, cara untuk kita lekat amal ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah kita menetapkan waktu beramal. Kita set waktu dia. Kalau kita tak set waktu dia, kita tak akan lekat. Contoh, macam Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Khalili, kata dia, kekasihku pesan kepada aku bithalatha, dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Siyam, puasa. Salatati ayyam min kulli syahr, 3 hari sebulan. Puasa 3 hari sebulan. Yang pertama, Nabi pesan dekat Abu Hurairah, puasa sehari, sebulan 3 hari. Yang pertama 3 hari dalam sebulan tu, tahu dah dalam sebulan tu 3 hari. Hari mana Nabi tak sebut. Hari apa Nabi tak sebut. Yang Nabi sebut hanya 3 hari. Siapa nak tentu hari tu? Kita tentu hari tu. Baru boleh lekat. Kita sendiri yang tentu. Kalau dia kata apa? Tengok dan lah ustaz, tak mana-mana, tak mana dan saya puasa. Pakai tak berjumpa lah dan tu. Jadi jumpa Hamdan goreng cakotiau itu dah jumpa. Cerita dia set sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya puasa, katalah saya puasa ustaz setiap hari Isnin, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dapat kat dia. Saya pula puasa ustaz hari putih 13, 14, 15. Tapi masalah 13, 14, 15 ni apa dia? Masalah dia tak mana 13, 14, 15 tu pun tak tahu. Dia bukan 13, 14, 15 Mei. Tu senang boleh ingat, pasal kita memang duduk dia tu dah. 13, 14, 15 rejab. Jenuh cari pula kalender tuan-tuan sekalian. Tu jadi susah pula. Ikut tuan-tuan lah. Cuma syarat dia, tuan-tuan tolong set sendiri waktu, hari yang tuan-tuan nak buat tu, baru boleh dekat. Faham tu? Sebab amalan ni dia ada 2 jenis. Satu amalan yang ada waktu, satu amalan yang tak ada waktu. Amalan yang ada waktu senang, kita boleh buat. Nabi dah tunjuk dah, buat waktu ni. Waktu nak tidur, buat waktu tidur. Faham dah? Ada waktu amalan jenis tak ada waktu yang macam ni, yang open. Macam sebut qul huwallahu ahad 10 kali tu. Ada waktu mana? Tuan-tuan lah set sendiri waktu mana tuan-tuan boleh buat. Baru lekat. Yang kedua, Nabi pesan dekat Abu Hurairah pada tuan-tuan, musalli semua rakaatain duha, 2 rakaat duha. Buat. Waktu duha memang ada waktu dia. Daripada matahari tegak segala, lepas pada tu sampai dekat dengan zuhur sekejap gini, sebelum matahari tegak atas kepala, tu waktu duha. Buat. Panjang pula waktu duha tu. Nak buatnya waktu mana? Sekalian, tuan-tuan sendiri set waktu mana tuan-tuan nak buat. Saya buat bila saya masuk je office, saya terus buat duha ustaz. Dapatlah kat dia. Sekalian, saya pula ustaz, dalam break dalam pukul 10 tu, sebelum saya nak pergi minum teh tarik dekat luar ustaz, saya singgah sofa ustaz, saya sembahyang. Dapatlah kat dia. Masing-masing tolong set waktu sendiri, baru dia boleh dapat.
Yang ketiga, Nabi pesan dekat Abu Hurairah apa tuan-tuan? An utiru qabla an arqud, semayanglah witir sebelum kamu tidur. Semayang witir memang ada waktu dia, lepas mayat isyak sampai subuh. Itu waktu semayang witir. Kamu buat waktu mana? Kita nak buat waktu mana? Kita set. Ustaz saya insya-Allah qiyamul setiap hari saya tak tinggal, saya buat sebelah pagi. Alhamdulillah. Lan wa sahlan falyatafaddal mashkura. Buat. Faham sekalian Ustaz? Saya pula Ustaz jenis memang duk cadang nak bangkit tahajud, tapi asyik nak tahajud terkejut. Nak saya nak bangkit tahajud duk terkejut yang banyak Ustaz, lebih pada tahajud. Jud yang sama bunyi dia. Maka Ustaz saya buat siap-siap sebelum saya tidur. Dan wasahlan wa marhaban bikum, buatlah. Salih alaihi tuan-tuan. Nah, ikut suka tuan-tuan. Jadi selesa. Waktu mana yang kita rasa selesa? Cumanya kita ni memang cadang-cadang selalu nak bangkit tahajud. Faham? Kalau boleh bangkit pun selalu ujung-ujung sangatlah. Itulah kita. Nak bangkit awal pukul 5.30, pukul 5. Oh, daklah tuan-tuan, dia tidur balik Siap pukul 5, salah. Dapatlah 10 minit sebelum subuh. Jadilah Allahu Akbar, dapat 2 rakaat. Witir lepas tu tak sempat dah. Betul ni? Maka yang paling cantik buat siap-siap sebelum, lepas daripada sebelum tidur, sebelum lepas daripada sembahyang isyak tu bangkit buat siap-siap. Jadi nak cerita apa? Kita set waktu kita, baru kita boleh dapat. Tu tuan-tuan, dia bagi tips untuk kita dapat beramal dengan ilmu-ilmu yang kita belajar. Sama juga dengan tahajud selit. Baik tuan-tuan, jadi subhanallah, orang yang dapat kedudukan yang terpuji ni ialah orang yang apa? Yang bangun qiyamul lail. Nabi cerita lagi waktu neraka tegak. Oh, ni lagi takut. Panggil neraka 70 malaikat, 70,000 malaikat tarik neraka tegak atas, hitam tinggi naik. Salih alaihi wasallam. Waktu tu kata Allah, wa tara kullu ummatin jasiyah, kamu akan tengok manusia ni, umat ni akan jatuh melutut. Lembut lutut, tak boleh bangun dah. Jatuh tu duduk, takut sangat. Dosa-dosa dah nampak, tapi neraka menjulang kat depan. Takut tuan-tuan. Salih ala sayyidina Muhammad. Sebut pula, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha liyawma kuntum takfurun. Tu api neraka yang kamu yang kami pesan dulu, jangan pergi dekat dia. Hari ni hampa rasalah kebakaran dia atas maksiat hampa buat dulu ni. Takut kita tuan-tuan, semua tak berani angkat kepala. Mai pula tuan-tuan lihat-lihat daripada neraka yang keluar, mai patuk-patuk. Cerita ni tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Ibnu Katsir tu. Tebal tuan-tuan pergi cari kat kedai ni. An-Nihayah fil Fitan wal Malahib. Tajuk dia. Kalau dalam bahasa Melayu dia pun tulis tajuk dia tanda kiamat. Tuan-tuan pergi carilah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tengok masya-Allah Rabbi, neraka ni mata dia tu tengok ni, nampak sejauh 600 tahun perjalanan. Siapa ahli yang nak masuk dia, nampak neraka duk tengok dia. Kita tak berani angkat tuan-tuan, mata neraka duk tengok kita. Dengan bunyi yang begitu menakutkan. Oh, bunyi yang boleh dengar sejauh tu tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar pula leher-leher neraka yang mematuk orang-orang yang bersalih ala Sayyidina Muhammad yang akan masuk neraka tanpa hisab. Mai lihat. Oh, masya-Allah Rabbi. Tengok dia mai. Boom, ambil orang sebelah kita. Allah, kita menjerit takutlah tuan-tuan. Toto sekali mai ambil belah ni pula. Boom, tarik pi. Angkat, lempak masuk neraka. Dia macam burung yang mematuk-matuk makanan tu. Angkat. Tu takut dia mai tu angkat kita buat pi. Oh, risaulah tuan-tuan, subhanallah. Takut. Dahsyat keadaan waktu tu tuan-tuan. Tiba-tiba ada orang yang Allah suruh bangun. Bangun orang ni, bangun. Siapa nak bangun ni? Siapa nak bangun ni? Kita takut tuan-tuan. Siapa nak kena bangun ni? Dalam keadaan takut-takut kecoh api neraka kat depan dengan dosa kat belakang baru ni yang semua orang tak berani nak angkat kepala tu, semua tak berani nak bangun ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti biasa ku dengar tapi di mana ya? Surah As-Sajdah. Tiap hari Jumaat dia dengar. Siapa nak kena bangun ni? Orang-orang yang merenggangkan rusuk-rusuk mereka ni untuk bangun bertahajud. Orang-orang yang merenggangkan rusuk-rusuk mereka waktu orang lain semua sedang tidur, mereka bangun ni tuan-tuan bermunajat kepada Allah dengan khauf, dengan takut. Takutlah ya Allah dosa banyak ya Allah, takutlah ya Allah silap banyak dulu buat ya Allah, takut mati ya Allah, takut kubur ya Allah, takut azab ya Allah, takut neraka ya Allah, takut macam-macam kita ni. Duk berasa gelisah ni pasal dosa duk biasa buat.
dosa ni banyak sangat buat sampai duk rasa gelisah, kalau boleh lah tak mau buat dosa tapi duk buat juga. Teruklah aku ni, ya Allah subhanallah. Dia gelisah tuan-tuan. Nangis. Orang ni kena bangun. Bangun pasal apa ni? Bangun pasal apa ni? Allah panggil bangun. Bangun. Kita yang biasa tahajud bangun. Ustaz, timbang amal kah? Allah, kalau nak timbang amal takutlah dosa banyak ni, takut masuk neraka. Tapi kalau tak timbang, tak tahan dah duduk pada masyarakat ni. Dia belah bagi dah waktu tu. Tiba-tiba Allah kata apa? Malaikat bawa dia masuk syurga Allah. Masuk syurga. Allah lega tuan-tuan. Masya Allah Rabbi semua. Tuan-tuan, peluang. Nak dapat peluang-peluang yang macam ni, syarat dia tahajud. Apa dia? Boleh tak tuan? Allah Rabbi. Ni Nabi bagi guideline dekat kita. Nak baca apa tahajud? Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang pertama kita kena jadi orang tahajud, ahlut tahajud. Faham? Paling tidak, paling lekeh, paling kurang, kalau boleh setiap hari nak bangun tahajud. Cuma passion kita ni tuan-tuan, tak boleh semayang banyak. Kita ni bukan jenis orang semayang banyak. Mulalah dengan sikit dulu. Sehari bangkit 2 rakaat dulu cukup. 2 rakaat je. Mula dengan 2 rakaat ni. Nah, 2 rakaat berapa lama ambil masa 2 rakaat ni? 5 minit dah. 10 minit. Nak ambil wuduk apa semua sekali. Kira lah bagi jadi 10 minit, 15 minit. Kalau subuh pukul mana? Tak nampak? 5.52. Betul? Kan? 5.52. Bangkitlah pukul 5 apa? Setengah. Boleh? 5.30, 15 minit, 5.52. Lajak sikit Ustaz, lajak sikit 5.40. Dia lajak sikit tiap hari macam tu. Jam kunci tu lajak sikit. Abang bini, abang bangkit. 5 minit. Ha, 5.30, 5.40. Bangkit 5.40. 5.40, 5.55, lebih kurang 15 minit. Faham tak? Itu pun dengan syarat yang jenis tak mandi punya bangkit. Faham tak? Sebab ada juga kena bangkit kena mandi. Ini jenis bangkit yang tak mandi punya. Pi ambil wuduk, sagi Allahu Akbar, semayang sunat, tahajud 2 rakaat. Tapi ingat, witir dah buat dah semalam siap-siap lah. Sagi buat lah. Boleh? Apa takut lah. Allahumma salli. Buatlah, bukan untuk orang lain, untuk kita. Faham? Buat 2 rakaat musalli asyamat, sembahyang tahajud. Baca apa Ustaz? Ni Nabi kata apa? Man qama bi asyri ayatin lam yuktab min al ghafilin. Siapa yang bangun qiyamul lail dengan 10 ayat, maka tidak akan ditulis baginya di kalangan orang yang lalai. Baca apa? Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Berapa ayat? Qul ya kafirun berapa ayat? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la ta'budun wa la antum abidun ma'bud wa la antum abidun ma'bud wa la abidun ma'budtum wa la antum abidun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ada? Okey, betul? Kan? 6 ke 7? Allah SWT dalam hidup. Ha, 6. Qul ya kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'budun ma'bud lakum dinukum waliyadin. Berapa? 6. Kemudian rakaat kedua bangkit qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa ayat? 10 dah. Buat mula yang tu dulu. Sekalian. Mudah-mudahan keluar kita daripada golongan orang yang lalai. Masa Syekh Muhammad. Faham? Sekali-sekali bangkit buat lebih sikit. Hari Sabtu, Ahad ke, hari cuti ke, bangkit awal sikit. Daripada buat 2, buatlah 4. Faham tak? Baca surah Al-Waqi'ah. Faham tak? Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatur rafi'ah. Kalau surah Waqi'ah berapa ayat? Apa? 90 ayat tambah 10 lagi jadi 100 ayat.
dia akan dikeluarkan. Wa man qama bi mi'atin ayatin kutiba minal qanitin. Siapa yang bangun dengan baca 100 ayat akan ditulis daripada di kalangan orang qanitin, iaitu orang-orang yang taat dan khusyuk kepada Allah. Faham? Sekali-sekali pula subhanallah bangun pula baca 1000 ayat. Yang ni jam. Yang ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham dah? Jadi cerita kita ni yang main mengaji ni, muslimat tahajud tak boleh tinggal dah. Boleh muslimat? Seorang je hanguk. Tahajud tak boleh tinggal dah. Kalau tuan-tuan tak dapat tiap-tiap hari, saya minta lah seminggu paling tidak 3-4 hari kita buat. Jenis kita orang mengaji. Faham lah? Baik, habis. Hadis yang ke-14, kelebihan solat sunat secara bersunyian. Salatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarahu an-nasu ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Kita baca sama-sama. Salatul rajul tatawwu'an haitsu la yarahu an-nasu ta'dilu salatahu ala a'yunin nasi 25. Solat sunat seorang lelaki tanpa dilihat orang lain menyamai solatnya di depan mata orang ramai dengan 25 kali ganda. Hadis riwayat Abi Ya'la dalam musnadnya daripada Syuaib radhiyallahu anhu. Baik tuan-tuan, masalah Ahmad, cerita ni kelebihan orang yang sembahyang sendiri-sendiri bersunyi-sunyian dengan Allah. Faham tak? Sekali dia pakai dalil dia, lama tak nampak main masjid, dia kata ada pun sembahyang bersunyi-sunyian itu. Bukan maksud sunyi-sunyi macam tu. Sunyi-sunyi ni dengan maksud dia bangun berqiyamul lail, dia buat ibadat yang orang tak tahu. Faham tak? Tuan-tuan, orang yang suka sembunyikan ibadat dia kepada orang lain, di mata orang lain, itu tanda dia sangat mencintai Allah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam orang cinta atau orang cinta. Macam kita baru kahwin dululah, lepas kahwin pergi honeymoon. Lepas kahwin itulah kemuncak cinta tu. Baru akad nikah seronok, cinta tengah waktu tu sayang panggil. Faham tak? Lama-lama dia huruf S tu tinggal ayang. Lama-lama huruf A tu tinggal yang. Lama-lama lagi huruf Y tu pun hilang dah tuan-tuan. Bunyi ang, maang, paang. Waktu tengah duk peak sayang tu, oh semua Allah bercinta tuan-tuan, subhanallah. Pergi honeymoon. Orang waktu tu lah pergi honeymoon. Jarang lepas 3 tahun kahwin baru pergi honeymoon. Jarang waktu tu. Kira baru-baru kahwin tu pergi honeymoon. Waktu tu pasal apa? Nak berdua-dua. Ada orang pergi honeymoon bawa tok, bawa wan, bawa anak menakan, satu bayi ikut escort tu. Tu bukan honeymoon, tu family day. Dia pasal apa? Pasal cinta ni, dia nak duduk sama-sama, senyap-senyap, sembang-sembang, dua-dua orang, kongsi-kongsi, sembang-sembang. Tuan-tuan, maksudnya orang yang bercinta dengan Allah macam tu lah. Dia seronok nak duduk bersama dengan Allah, dia seronok nak bersembang-sembang dengan Allah. Asyik dia tuan-tuan. Macam orang duduk cinta jugalah. Telefon 3 jam berasap telefon. Lah dia pakai telefon ni. Okey lah. Dulu je dia pakai telefon yang wire tu, dia gulung sampai pendek. Kita lepas dia guna, kita nak guna pula je duduk roket pula tali tu. Allah habis. Dia bukan sedap dia buat apa tu. Sebab apa? Sebab dia asyik. 3 jam dia boleh cakap dengan. Hang sembang apa sampai 3 jam? Aku tak tahu sembang apa. Tuan-tuan, pasal apa? Bercinta. Macam tu orang bercinta dengan Allah. Dia boleh bersembang asyik dia dengan Allah. Berapa jam? 3 jam, 4 jam berdiri tuan-tuan.
Sebab tu kita tengok dalam riwayat bagaimana Sayyidina Osman radhiyallahu an berdiri 1 rakaat sembahyang khatam 30 juzuk. Sunat witir start daripada masalah semua bismillahirrahmanirrahim waladhdallin amin Fatihah bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berhenti di mana? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Masya-Allah. Punya asyik dia. Habis dah ada 30 juzuk dia baca Allah Rabbi. Pasal apa? Pasal dia sedap duduk bersama dengan kekasih dia. Faham tak ni? Salih sama. Orang yang bercinta suka bersendiri-sendiri. Orang yang bercinta dengan Allah suka duduk sendiri-sendiri. Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi nama dia, yang hidup pada kurun ke-6 Hijrah di kota Baghdad, Iraq. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dia ni tuan-tuan, dia cukup menyembunyikan ibadat dia. Sebab apa? Bercinta sungguh dengan Allah ni. Salih ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampai dia kata apa? Kalaulah ada satu tempat yang aku boleh buat ibadat, yang malaikat kiri kanan ni tak tahu aku buat apa, aku nak cari tempat tu. Sebab aku takut riak, dia kata. Bukan cerita nak sembunyi pada orang, dengan malaikat pun dia nak sembunyi kalau boleh. Tapi dia tak boleh. Hebat. Sampai ke tahap dia bangun berqiyam bulan malam-malam. Riwayat tentang hidup dia cerita, dia menangis banyak malam tu sampai bengkak mata-mata dia. Menangis banyak, rindu dekat Allah. Bila dia bangun pagi, dia akan celak mata dia. Dia pakai celak-celak-celak tuan-tuan. Dia basuh muka dia, dia celak-celak supaya orang tak tahu apa yang dia buat sebelah malam. Punya nak sembunyi macam tu. Habis apa yang Allah buat kat dia? Tuan-tuan, disebabkan dia terlalu mencintai Allah, Allah terlalu mencintai dia. Kalau bila Allah mencintai seseorang itu, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, cintalah dekat dia sebab aku sangat mencintai dia. Malaikat Jibril pula panggil seluruh malaikat yang ada di langit. Wahai malaikat di langit seluruhnya, cintalah kepada orang ni sebab Allah cinta kepada dia. Maka seluruh malaikat langit mencintai dia. Dan Allah akan masukkan dalam hati seluruh manusia untuk cinta pada dia. Kawan pun cinta. Sampai waktu tu kata pengarang kitab tu, Syekh Musalli Al-Syamad Imam Muhammad Aslam At-Tusi ni tuan-tuan, seluruh kota Baghdad tu mencintai dia, sangat sayang dekat dia. Dan waktu dia mati, Allah gerakkan hati ribuan manusia, ratusan ribuan manusia untuk mengiring dia pergi ke perkuburan dia. Subhanallah. Tuan-tuan, waktu hidup tuan-tuan panggil orang makan kenduri, orang mai sebab mungkin malu kalau tak mai sekali tuan-tuan kata apa. Tapi waktu kita mati, Allah yang gerak hati orang untuk mai. Tuan-tuan tengok macam mana alim ulama meninggal. Bila alim ulama meninggal, hari itu manusia juta mai, kadang ribu-ribu mai. Pasal apa? Pasal Allah yang gerak hati orang. Dan Allah bagi kelapangan masa untuk orang mai. Saya risau tuan-tuan, saya duduk fikir ni, saya risau. Saya takut lah, bila kita mati nanti, tok guru kita pun Allah tak baik, tak lapangkan masa dia untuk mai kat kita ni. Pasal apa? Pasal kita sangat jauh dengan Allah. Faham tak? Silap-silap waktu kita mati sudah, siapa pun tak mai. Pun tak mai. Pasal apa? Kita jauh sungguh dengan Allah. Faham tak? Ada seorang nama tuan-tuan, Abdul Uzza nama dia. Abdul Uzza ni dia budak muda, umur belas-belas tahun, duduk dekat pinggir kota Madinah. Bila dia dengar Nabi SAW sampai dekat Madinah, dia ni seronok sangat. Dia, orang duduk lalu semua, dia duduk tanya, cerita tentang aku, tentang Muhammad, cerita kepada aku tentang Muhammad. Sampai satu hari dia masuk Islam. Tapi bapa saudara dia cukup anti dengan Islam, tak bagi. Dia terpaksa sembunyikan ibadat dia selama 2 tahun. Pergi duduk nak buat ibadat, pergi sembunyi-sembunyi jodoh. Tapi dia sangat rindu nak jumpa dengan Nabi. Teringin sangat nak jumpa Nabi. Duk tengok orang sahabat-sahabat orang Islam duk pergi sembahyang jemaah, dia teringin nak pergi. Akhirnya tuan-tuan, dia nekat hari tu, dia pergi jumpa dengan ayah dia. Dia kata, wahai bapa saudaraku, jumpa dengan bapa saudara dia. Dia kata, aku hari ni aku nak beritahu, aku nak pergi jumpa Nabi aku dah masuk Islam. Bapa saudara dia punya marah. Dia kata, Muslimat, nak pergi jumpa Nabi yang pergi. Tapi bagi balik semua yang aku bagi dekat. Bagi balik. Tu kan syarat dia? Itu syarat dia. Bagi semua balik. Allah kecil sangat syarat tu.
Bagi semua, bagi semua, bagi semua. Ni baju yang hang pakai tu pun aku bagi. Bagi balik. Buka tuan-tuan, buka. Sampai tak ada apa. Pak saudara dia bagi selai kain yang keras. Kain buruk. Dia belah dua kain tu, satu dia ikat di pinggang, satu dia ikat di baju. Tu sahabat gelak dia Dzul Bijadain. Dia kaya raya tuan-tuan, kaya raya. Tinggal semua sebab nak jumpa Nabi. Oh subhanallah. Faham? Tuan-tuan, cuba bayanglah orang bagi kat kita Myvi sebiji. Myvi sudahlah, Myvi cukup lah. Oh, hang nak pergi jadi nak pergi sembahyang oh, nak pergi kuliah. Bagi balik Myvi dekat aku. Tuan-tuan, agak nak bagi tak? Tak apa nanti kita bincang lain. Ya Allah Rabbi. Dia bagi semua tuan-tuan, satu pun tak tinggal. Dia ada sedua helai kain daripada yang kaya raya tu, tinggal dua helai kain tu je. Lari malam tu berjumpa Nabi SAW. Sampai di kota Madinah, sampai di masjid Nabi. Nabi SAW tuan-tuan, dia tunggu di masjid Nabi sampai subuh. Bila sampai subuh, salih alaihi wasallam, tengok-tengok tuan-tuan, lepas sembahyang Nabi beralih tengok, Nabi tengok para sahabat, tengok ada seorang budak ni pelik sangat. Tak pernah tengok, pakai kain buruk sangat dengan kat sini apa semua, duduk senyum pada Nabi. Nabi panggil dia. Allah, Nabi panggil, merangkak pergi kat Nabi tuan-tuan. Bayangkan, dia tinggal semua sebab nak jumpa Nabi. Tiba-tiba Nabi panggil, Masa. Allah tuan-tuan, berbunga hati ni Allah saja yang tahu. Ayat mata keluar dengan cerita lah. Merangkak pergi kat Nabi, ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kamu ni nama siapa Rasulullah? Adab Rasulullah ni memang macam tu. Kalau orang yang tak kenal, dia akan tanya nama. Sekalian kamu nama siapa? Oh saya nama Abdul Uzza. Abdul Uzza ni hamba kepada Uzza. Dia punya sembahan untuk orang apa tu. Nabi kata bukan. Nama kamu Abdullah. Nabi terus tukar nama dia. Ya Rasulullah, nama saya Abdullah. Allah Rabbi subhanahu. Tuan-tuan, start daripada tu dia jadi seorang yang sangat kuat zikir, sangat kuat ibadat dia. Sampai tuan-tuan para sahabat semua cemburu dengan dia. Dia kata masa zaman Rasulullah tu dia tu pasal apa duk tunjuk sangat ke? Dia duk zikir kuat-kuat sangat. Rasulullah kata apa? Dia tak nak tunjuk kat siapa. Dia zikir kuat tu sebab dia meluahkan perasaan dia kepada Allah, kepada Rasul dia. Dia tak nak siapa-siapa. Tuan-tuan, susah hati dia Allah Rasul, seronok dia Allah Rasul, nikmat ni Allah Rasul, yang tu Rasul, sakit kepala Allah Rasul, demam Allah Rasul, apa dalam hidup dia Allah Rasul dia. Kita mana Allah Rasul tuan? Seronok kawan-kawan, pening kerja, tension rumah tangga, yang tu, yang ni anak, yang ni macam-macam. Mana Allah Rasul ni? Last tak berjumpa apa, baru cari Allah Rasul. Tu kita. Tu yang tuan. Tak mengaku pun. Allah Rabbi subhanahu. Waktu dia mati, Abdul Mas'ud cerita, hari dia mati, waktu dia perang. Balik perang, dia mati bukan mati perang dalam mati syahid dalam perang tu, dia sakit. Nabi kata dia syahid. Balik Ibn Mas'ud cerita, aku duduk dalam kemah, duduk dengar orang duduk korek liang. Dia tahu malam tu nak tanam Dzul Bijadain ni. Lalu Musalli Al-Samad tuan-tuan, dia keluar. Al-Mas'ud dia keluar, dia nak tengok. Dia tengok-tengok, dia kata hebat orang ni, subhanallah, hebatnya orang ni. Pasal apa? Pasal yang sedang korek liang tu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Orang nombor 2 dengan orang nombor 3 Nabi. TPM lah kira TPM lah kira. Boleh faham kan? Lu korek liang, subhanallah, banyak sahabat yang lain. Pasal apa yang orang nombor 2 yang duduk korek liang ni? Hebat orang ni mesti orang yang hebat. Dia pun pilah. Kalau orang nombor 2, orang nombor 3 pun nombor takkan aku tak pi. Dia pi. Dia tu jeluh tengok bawah liang. La Allah, dia kata ya Allah hebatnya subhanallah. Dia harap dia mati hari tu. Pasal apa? Pasal ada seorang yang duk membongkok-bongkok dekat dalam liang tu. Orang duk bersih-bersihkan liang tu. Dia tengok-tengok tu Rasulullah SAW sendiri dalam liang tu. Rasulullah sendiri panggil, ya meh, bawa saudara kita masuk, bawa saudara kita masuk. Allah, dia sendiri angkat tangan, ya Allah, redalah atas dia ni, ya Allah, aku reda kepada dia. Allah, para sahabat semua menangis waktu tu. Betuahnya Dzul Bijadain. Mau tak betuah tuan-tuan, dia tinggal seluruh dunia dia tuan, sebab dia nak cari Allah, cari Rasul. Allah angkat. Antara tanda dia mana? Tanda dia waktu dia mati, seluruh manusia meraihkannya. Kita tak tahu tuan-tuan, tak tahu, takut. Sebab waktu mati nak mai jenazah kita, nak mai orang nak mai ziarah ni tuan-tuan, bukan atas panggil tuan-tuan, bukan atas jemput. Hari itulah orang nak berhimpun ramai-ramai. Waktu tu lah nak tengok siapa nak teriak pasal kita, siapa nak menangis, siapa nak sungguh-sungguh doa dekat kita waktu tu, siapa nak doa sungguh-sungguh kat kita tuan-tuan. Kita takut siapa pun tak ada.
Semua orang disibukkan waktu tu. Semua orang tak lapang waktu tu. Semua orang tak digerakkan hati untuk main waktu tu. Pasal apa? Pasal kita letak Allah dan Rasul last sekali dalam hidup kita. Faham tak? Allahumma salli. Ni cerita Muhammad bin Aslam At-Tusi. Ibu manusia pi Allah Rabbi subhanahu. Faham? Kemudian seorang lagi yang sangat dekat dan sangat menyembunyikan ibadah dia. Tuan-tuan tahu siapa dia? Rasulullah Malik bin Anas rahimahullah taala. Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik. Malik bin Anas. Siapa Malik bin Anas tu? Imam Maliki. Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Kata anak murid dia apa? Kami melihat tidaklah Allah mengangkat nama Malik bin Anas ini, guru kami Malik bin Anas, melainkan kerana disebabkan oleh sirnya ibadat kepada Allah, sembunyinya ibadatnya kepada Allah. Orang yang sembunyi ibadat lagi Allah angkat dia. Faham tak? Sampai kalam yang keluar daripada Musalli ala Sayyidina Muhammad, Imam Malik, dia kata apa? Kalau seseorang itu nak supaya dia dibukakan hati dia diterang, ilmu apa pun senang masuk, senang masuk, teguran apa pun senang masuk dekat dia, penzilan amalan apa pun senang masuk ke dia, hati terbuka. Dan kalau seseorang itu nak supaya dia terselamat daripada sakitnya sakaratul maut, dan jika seorang itu ingin supaya dia terselamat daripada dahsyatnya hari kiamat, nak dapat tiga benda ni, kata Imam Malik, hendaklah amalan dia yang tersembunyi itu lebih banyak daripada amalannya di depan orang. Faham tak? Kita agak amalan kita yang depan orang dengan yang sembunyi lebih banyak, amalan lebih banyak. Allah Rabbi subhanahu. Bukan setakat banyak, lebih baik amalan kita di depan orang berbanding waktu tak ada orang. Itu kita di depan orang sembahyang soleh, baik, rokok, sujud cantik, pakai apa lawak apa nak, tapi di rumah ya Allah Rabbi subhanallah, main masjid tuan-tuan baju Melayu sega, matching kain dengan baju, kepiah ketayak. Di rumah dia boleh gulung kain macam ni. Kepiah pakai baju tak ada. Allah astagfirullahaladzim. Tapi itulah kita. Dia tak tahu tuan-tuan, bukan kot saya lah kot. Sungguh tuan, Allah teruklah subhanallah. Astagfirullah. Muslimat tu bukan muslimat. Main masjid tuan-tuan. Kain telekung Siti Khadijah 200. Dia kata, ni ustaz kain telekung Siti Khadijah. Berapa ni? 200 ustaz. Saya kata mesti kalau dia pakai sembahyang mesti khusyuk. Khusyuk apa? Allah Rabbi. Dah yang beli kain telekung mahal-mahal itu pakai waktu mana? Pakai waktu pergi masjid Ustaz. Lu yang di rumah tu. Main masjid kain telekung kerawang meleret. Di rumah tuan-tuan kain telekung tak lalat berderet. Allah Rabbi. Mau tak kita jenis semayang banyak muslimat lah lagi. Jenis semayang rajin. Jadi semayang rajin ni tuan-tuan tak dan lah sangkut-sangkut dah. Kira atas tingkat sejadah tu dah waktu habis semayang turun bawah. Lengkap elok aja. Saya nak semayang balik tok kaki dalam zas. Jenis orang semayang rajin. Tu yang tak lalat banyak. Allah Rabbi subhanallah. Tuan-tuan cuba ubah sikit. Ubah sikit apa? Yang pakaian yang paling cantik tu kita beli, yang kita letak di rumah kita untuk kita bangun qiyamul lail. Tuan-tuan buat dia. Pergi beli tu tuan-tuan. Jubah mahal-mahal banyak lah. Tuan-tuan tengok dalam Facebook je sudah. Orang sponsor banyak tuan-tuan. Subhanallah. Ustaz lah baju selai. Syarat dia apa? Ambil gambar bola Facebook. Ambil lah cerita sikit ni. Bagus lah apa semua. Ambil apa mak. Tuan-tuan tu tetap kat beli kat depan. 200 lebih tuan-tuan jubah. Masya Allah. Beli 200 lebih. Iron ni elok. Buah minyak wangi cantik-cantik. Gantung. Ini untuk aku bangun qiyamul lail. Faham tak ni? Yang main masjid ni pakai RM80, RM90 yang jubah cukup lah. Jangan pula apa-apa dia kata apa, kalau macam tu dah sudahlah. Kan lagu tu. Kalau lah
tak boleh lebih amalan kita waktu di belakang orang berbanding dengan di depan orang. Dapat sama pun tak apa dah. Faham dah? Baik, masalah Asyamah. Baik, yang ke-15 penutup untuk malam ni, fadilat solat duha. Man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitul fil jannah. Baca tuan-tuan, man sallat duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang mengerjakan solat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibina untuknya sebuah rumah dalam syurga. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, dan menurut daripada Imam As-Suyuti dalam kitabnya, hadis ini hadis hasan. Tuan-tuan, hadis ini menceritakan tentang kelebihan sembahyang duha 4 rakaat. Kita ni insya-Allah dah dekat dah sembahyang duha, insya-Allah. Setengah orang tu tuan-tuan, depa kata apa? Tak dan lah ustaz, tak dan nak sembahyang duha ni, sibuk kerja. Waktu mana nak sembahyang duha ustaz? Kerja. Tempat kerja saya tingkat 3. Surau dua ada tingkat 6. Mana nak dan sagi nak pergi surau, nak ambil wudu, nak sembahyang sagi, bos marah, cari tengok dekat kaunter tak ada orang ustaz. Dekat meja tak ada orang ustaz. Tuan-tuan, nak 1000 daya, tak nak apakan daya. Ni, mai saya nak suruh macam mana nak buat. Esok benda kerja kan. Tuan-tuan ada workstation sendiri tak? Ada meja sendiri, ada kerusi sendiri kan? Betul lah. Kan semua tak kerja dah. Pencin bakal. Tempat saya buat kuliah K-pop. Tak K-pop. Kuliah pengajian orang pencin, Pak ya. Orang tu memang pencin sungguh. Ni tuan-tuan, masalah ala Syekh Muhammad, tuan-tuan saya yakin ramai yang kerja muda ni. Esok tuan-tuan ambil wuduk di rumah. Siap-siap ambil wuduk, masalah ala Syekh Muhammad, pergi kerja. Sampai tempat kerja, masalah ala Syekh Muhammad, walaupun dah paskat dah, masuk waktu dah ni, masuk waktu kerja dah. Tuan-tuan, masalah ala Syekh Muhammad, ni dekat workstation ni. Nak pergi surau jauh, sekali ambil masa 10 minit, 15 minit, sekali orang cari tak ada tempat, tak ada orang. Tuan-tuan, ni tempat kerja kita ni. Ni workstation kita. Ni komputer kita di depan. Tuan-tuan, kiblat kau mana kiblat? Kau ni. Katalah kiblat kau ni. Tuan-tuan, ada betul. Ada betul. Dirizat. Salat sunat duha, kata apa semua? Lillahi ta'ala, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tuan-tuan, agak 5 minit siap dah. Hah? Ada 5 minit. Dia ambil yang tu dah. Surah-surah pun tak payah baca lah. Nak bagi dapat sunat duha tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duha baha wa jamal jamalaka wa quwwatuka. Tak apa ya? Boleh. Allahumma inna duha. Kalau macam tu rasa boleh buat lah. Tuan-tuan, ni saya tanya ni. Ni dia buat beku. Kalau macam tu rasa boleh buat tak? InsyaAllah kan? Tengah-tengah duduk sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Masuk. Masuk jabat saya. Tuan-tuan, waktu tu. Waktu dia buat apa dah? Berhentilah. Assalamualaikum. Baik bos, saya datang sekarang juga. Itu cara dia. Bolehkah berhenti? Boleh, sebab sembahyang sunat. Kita sedang bekerja, bos panggil tugas, berhentilah, pergi sembahyang sunat. Pergi jumpa dengan bos tu. Lagi ada lapar sikit, buat balik. Kalau macam tu rasa boleh tak? Pun tak mau nak jawab. Boleh, insya-Allah. Lagi sekali saya kata, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Subhanallah. Tuan-tuan, dan kita yang dah biasa buat sunat duha, cuma hari ni nak buat bagi lebih sikit. Apa dia? Buat 4
rakaat. Pasal apa nak buat 4 rakaat ni? Sebab Nabi SAW sebut, siapa yang mengerjakan solat duha 4 rakaat dan sebelum zuhur 4 rakaat, akan dibina untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Nak rumah dalam syurga? Rumah dalam syurga bukan macam rumah dekat pertama perdana tu kan. Subhanallah, rumah dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Nak rumah dalam syurga, tuan-tuan buatlah sunat duha 4 rakaat. Cumanya kalau tuan-tuan tak mampu untuk buat tiap-tiap hari disebabkan tuan-tuan kerja, tuan-tuan buatlah paling tidak dalam seminggu tu, ambil waktu yang kita buat 4 rakaat. Mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan, cukup sekadar itu untuk malam ni. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada hadis yang ke-16, menyambungkan saf dan menutup lompang saf, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni jadi manfaat untuk kita. Saya minta ampun dan maaf segala salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dia kitab yang tuan-tuan ambil tu, tuan-tuan ambil. Cumanya saya minta bila tuan-tuan ambil, nanti tuan-tuan bawa mai untuk mengaji. Kalau tuan-tuan rasa macam saya tak boleh nak mai lah minggu depan, bulan depan saya tak boleh nak mai lagi, kalau saya ambil pun lagi apa semua, tuan-tuan bagi balik supaya orang lain pula boleh tolong manfaatkan. Tapi saya harap sungguh-sungguh tuan-tuan ambil bawa balik dan tuan-tuan baik mengaji. Jangan ambil bawa balik bagi ke orang, pasal orang lain belum tentu nak mengaji. Sebab yang ni benda-benda wakaf. Kemudian yang kedua, kalau ni free orang yang Ustaz nak bayar apa, free je. Tapi Ustaz saya ni jenis tak boleh Ustaz, saya nak kena bayar juga Ustaz. Saya tak tahulah, tak puas hati Ustaz, saya nak kena bayar juga. Tu tabung tuan-tuan bagilah ikut suka apa tuan-tuan nak bagi. Faham tak ni? Tu maksudnya. Baik, dan berikutnya tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad. Wakaf kita masih dibuka untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Kalau tuan-tuan tengok di belakang ni ada masjid kita dah hampir siap. Sekarang ni dah buat wiring. Selepas Ramadan ni kita akan buat pengambilan untuk para tahfiz. Ada 3 kelas yang akan kita buka, pengambilan lebih kurang 45 orang. Tahun depan bulan 1 kita akan buat sekolah rendah Islam, akan buka pengambilan untuk sekolah rendah Islam darjah 1. Tapi tak ada asrama lah, orang budak ulang alik. Yang ni kita pakai sistem macam sistem masalah semak kementerian, ada pengajian agama dan pengajian akademik. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tahun depan juga kita akan buat pengambilan baru untuk tahfiz. Tahfiz yang ada ni dah cukup 3 tahun. Kita tahfiz 3 tahunnya. 3 tahun ni kita akan transfer untuk pengajian lebih tinggi, qismu hadis, bersama dengan Syekh Zainul Asri di Mujama' Darul Hadis di Kuala Nerang. Habis yang ni kita transfer di sana. Jadi grup yang batch yang pertama ni akan pindah ke sana awal tahun depan. Dan tahun depan kita akan masuk batch baru. Batch baru umur 11 sampai 13 je, lelaki-lelaki. Umur lebih tu kami tak mau. Ustaz, anak saya umur 14 Ustaz, tolonglah masuk. Tak mau. Tolonglah Ustaz, saya tak mau. Tak mau. Bawah pada 10 ke bawah pun saya tak mau, 14 ke atas pun saya tak mau. Sebab apa? Sebab dia different age group umur beza. Dia tak boleh ngam. Di 11, 12, 13 tu satu batch, satu sama lagi age dia. Lepas 14 dia dah lain lah, geng lain lah, group lain lah, dia tak boleh masuk lah. Jadi saya harap tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan berhajat nak untuk masukkan anak ke apa semua tu untuk interview, tuan-tuan boleh telefon, ada nombor di belakang Ustaz Simak itu nama Syahrir tu, pada hari tuan-tuan boleh rujuk dengan dia untuk bagi maklumat sikit lah. Dan tuan-tuan, wakaf kita ada dekat belakang. Saya harap sangat-sangat lah tuan-tuan dapat tolong seorang sikit, sebab nak buka sekolah ni banyak sangat dia punya keperluan untuk kami beli. Tolong seorang sikit, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki tuan-tuan insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala.